Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini saya akan menerangkan tentang solat sunat rawatib dan juga solat sunat tahiyatul masjid. Baik, mari kita tengok dulu apakah dia pengertian solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib merupakan solat sunat yang mengiringi solat wajib 5 waktu sehari semalam. Apakah dia solat wajib 5 waktu sehari semalam itu? Solat tersebut adalah solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan juga solat isyak. Ia dikerjakan sebelum dan selepas solat. Okey, maksudnya solat sunat rawatib ni ada kalanya dilakukan sebelum solat fardu dan ada kalanya dilakukan selepas solat fardu. Fungsi solat rawatib adalah untuk menambah serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam solat wajib. Kita sebagai manusia tidak terlepas daripada melakukan kesalahan di dalam solat fardu. Baik, di sini saya berikan contoh. Kekurangan yang biasa dilakukan sewaktu solat fardu adalah seperti terlupa perkara-perkara sunat di dalam solat. Contohnya, terlupa membaca surah lain selepas surah Al-Fatihah ataupun tidak khusyuk dalam solat. Maka ini adalah contoh kekurangan yang sering dilakukan di dalam solat fardu. Apabila kita terkurang sesuatu di dalam solat fardu, maka kita wajiblah menampung kekurangan tersebut. Kita perlulah menampung kekurangan tersebut dengan apa? Dengan solat sunat rawatib ini. Baik, di sini saya nak terangkan solat sunat rawatib ini terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah solat sunat qabliyah dan yang kedua ialah solat sunat ba'diyah. Apakah dia solat sunat qabliyah itu? Solat sunat qabliyah ialah solat sunat sebelum solat fardu, manakala solat sunat ba'diyah adalah solat sunat selepas solat fardu. Baik, mari kita tengok apakah contoh lafaz niat solat sunat rawatib sebelum dan selepas. Saya bacakan lafaz ini. Lafaz yang pertama, usalli sunnat az-zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat yang kedua, usalli sunnat az-zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, qabliyah bermaksud sebelum, manakala ba'diyah bermaksud selepas. Sekiranya anda ingin melakukan solat sunat pada waktu yang lain, maksud saya pada waktu selain daripada waktu zuhur, maka anda perlulah menukarkan kalimah ini kepada kalimah waktu solat anda. Contohnya, anda ingin melakukan solat sunat pada waktu asar, maka anda perlulah menukarkan kalimah ini kepada kalimah asar. Saya bagi contoh, usalli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat sunat sebelum asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, seterusnya mari kita tengok apakah dia jenis solat rawatib yang dituntut ataupun muakkad. Solat sunat rawatib yang dituntut ini ada 5 yang dinyatakan di sini. Yang pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh. Yang kedua, solat sunat 2 rakaat sebelum solat zuhur. Yang ketiga, solat sunat 2 rakaat selepas solat zuhur. Yang keempat, solat sunat 2 rakaat
selepas solat maghrib. Dan yang kelima, solat sunat 2 rakaat selepas solat isyak. Kalau kita tengok di sini, solat sunat rawatib yang dituntut, solat sunat qabliyah ada 2, iaitu solat sunat sebelum subuh dan sebelum zuhur. Manakala solat sunat 2 rakaat ataupun solat sunat rawatib yang dituntut selepas solat fardu ada 3, iaitu solat sunat selepas waktu zuhur, selepas waktu maghrib dan juga selepas waktu isyak. Kalau kita tengok di sini, ada satu waktu yang tidak ada solat sunat rawatib yang dituntut, iaitu waktu asar. Baik, mari kita isikan jadual di sini. Solat sunat rawatib yang dituntut untuk solat subuh ialah solat qabliyah. Okey. Solat qabliyah. Manakala untuk solat zuhur, solat sunat rawatib yang dituntut adalah solat sunat qabliyah dan juga solat sunat ba'diyah. Untuk solat asar tiada solat sunat rawatib yang dituntut. Manakala untuk solat maghrib, solat sunat rawatib yang dituntut adalah solat sunat ba'diyah. Manakala untuk solat isyak pula, solat sunat rawatib yang dituntut adalah solat sunat ba'diyah. Baik, di sini mari kita tengok apakah kelebihan solat sunat rawatib. Yang pertama, solat sunat rawatib kelebihannya adalah untuk menyempurnakan solat fardu. Seperti yang saya nyatakan sebelum ni, solat fardu kita kadang-kala tidak sempurna atas sebab-sebab tertentu. Maka solat sunat rawatib ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan solat fardu kita yang terkurang tadi, ataupun menampung kekurangan yang terdapat di dalam solat fardu kita. Baik, yang kedua, kelebihan solat sunat rawatib adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pula muka surat sebelah. Di sini dinyatakan tentang solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid ini dari sudut pengertiannya ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid. Baik, ini adalah gambar masjid. Bayangkan bila anda masuk ke dalam masjid, anda boleh mendapat pahala sunat. Okay? Sekiranya anda melakukan solat sunat tahiyatul masjid sebelum anda duduk di dalam masjid, apakah lafaz niat bagi solat sunat ini? Mari kita tengok lafaz niatnya. Lafaz niat bagi solat tahiyatul masjid adalah usalli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya mari kita tengok apakah kelebihan solat sunat tahiyatul masjid ini. Kelebihan dia yang pertama adalah untuk menghormati rumah Allah. Masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita masuk ke dalam rumah Allah, kita perlulah menghormati rumah Allah dengan lakukan solat sunat tahiyatul masjid ataupun ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, memperbanyakkan amalan sunat. Solat sunat tahiyatul masjid ini merupakan salah satu amalan sunat. Dan yang ketiga, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam rumah Allah, kita tahu kita hamba Allah, maka kita perlulah merendah diri
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah, sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah ajukan soalan tersebut kepada saya selepas daripada sesi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.